Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sama-sama kita akan membicarakan sambungan dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada muka surat 516. Zikir ketika melihat sesuatu yang disukai ataupun sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad baik daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-amru yasurruhu qala alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa idza atahu al-amru yakrahuhu qala alhamdulillah ala kulli hal. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan idza atahu al-amru yasurruhu, apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu perkara yang menggembirakan Nabi, yang menyukakan Nabi, maka Nabi akan mengucapkan zikir ataupun doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, yang bermaksud segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat Allah telah sempurnalah perkara-perkara soleh, perkara-perkara kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrah, apabila Nabi melihat satu perkara yang Nabi tak sukai, maka Nabi akan menyatakan alhamdulillahi ala kulli hal, iaitu segala puji milik Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap sesuatu yang berlaku, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hakim Abu Abdullah menyatakan ini adalah hadis sahih dari segi sanadnya. Dalam hadis ini, bila mana Nabi melihat sesuatu perkara yang Nabi sukai, Nabi akan menyatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bila sesuatu perkara yang Nabi tak sukai, Nabi akan sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Semua alhamdulillah. Perkara yang suka pun Nabi sebut alhamdulillah, perkara yang tak suka pun Nabi sebut alhamdulillah. Beza je, perkara yang suka adalah Nabi sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Perkara yang tak disukai, Nabi akan sebut alhamdulillah juga, tapi alhamdulillahi ala kulli hal. Okey. Dalam kitab As-Silah, sesuatu yang berlaku kepada Nabi, sama ada yang Nabi sukai ataupun Nabi tak sukai, okey, yang menimpa kepada seseorang manusia, maka pada ketika itu Nabi akan mengucapkan perkataan doa yang kita sebutkan tadi. Dalam kitab Al-Hirs mengumumkan yang berkaitan dengan manusia, sama ada diri dia ataupun orang lain, sesuatu yang kita suka ataupun kita suka orang lain dapat, ataupun perkara yang kita tak suka ataupun kita tak suka terkena kepada orang lain, kita akan menyebutkan perkataan yang Nabi ajar. Suka untuk diri kita ataupun untuk orang lain adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Perkara yang tak disukai alhamdulillah ala kulli hal. Pada muka surat 516. Okey. Dan sepatutnya dikumpulkan tajuk dalam bab inilah, sepatutnya bukan sesuatu yang Nabi lihat, yang Nabi melihat apa yang Nabi sukai ataupun Nabi melihat apa yang Nabi tak sukai. Sepatutnya dalam topik ini kita gabungkan sesuatu yang Nabi tahu yang menggembirakan Nabi, ataupun Nabi lihat dengan mata dia ataupun Nabi tahu. Tak semestinya lihat, kadang-kadang Nabi tak lihat tapi Nabi tahu. Sama juga kita, sesuatu perkara yang kita tahu ataupun kita suka depan mata kita berlaku, maka kita akan sebut doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Imam Al-Hakim, dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yamna'u ahadukum idza 'arafa al-ijabata min nafsihi fashufiya min maradin aw qadamin min safar
an yaqula alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Ini dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam syarah kepada kitab Al-Azkar, iaitu Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Al-Azkar An-Nawawiyah. Dia menyebutkan tidak ada halangan bagi salah seorang di kalangan kamu apabila diketahui doa dia dimustajabkan oleh Allah. Doa dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disembuhkan penyakit dia, ataupun dia baca doa naik kenderaan sampai ke destinasi dia walaupun jauh perjalanan dia, maka dia sukalah kan sampai ke destinasi ataupun disembuhkan daripada penyakit, maka dia akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Tapi termasuk juga dalam doa kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, termasuk juga perkara yang kita suka, disembuhkan daripada penyakit kita suka, sampai ke destinasi yang kita nak kita suka, maka kita doa yang diajarkan dalam kitab Al-Azkar, iaitu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu pun boleh. Kalau kita nak ikut riwayat Imam Al-Hakim pun boleh juga, alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Ditambah sikitlah, tambah apa? Bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Kalau benda tak suka, kita sebut alhamdulillah yang ala kulli hal. Alhamdulillah juga segala puji milik Allah Ta'ala ke atas setiap keadaan. Setiap keadaan sesuatu yang tidak disukai. Sama ada bagi diri dia tak suka. Maksudnya alhamdulillah tersebut adalah alhamdulillah segala puji milik Allah. Apa yang berlaku ni, janganlah bawa perkara ini sampai azab di akhirat nanti. Mana perkara tak disukai, cukuplah sekadar ini. Jangan bawa sampai ke hari akan datang, itu hari akhirat. Sebab itu perlu kepada kita syukur. Walaupun benda tak suka pun syukur juga, alhamdulillah. Cuma alhamdulillah jangan bawa perkara ini sampai ke negara akhirat nanti. Cuma bila sebut tentang perkara tak disukai ni, bila kita baca doa ni alhamdulillah ala kulli hal, zikir, sama ada dia sebagai kafarah dosa kita. Kita tak suka tapi kita puji juga Allah Ta'ala alhamdulillah ala kulli hal, sama ada menjadi kafarah, penghapus dosa kita, ataupun diangkatkan darjat kita. Okey. Kita sambung muka surat yang ke-517, zikir ketika melihat langit. Disunatkan untuk membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة innaka la tukhliful mi'ad. Surah Al-Imran ayat 190 dan hingga 194. Yang bermaksud inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada ciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pada perubahan pertukaran malam dan siang, la ayatil liulil albab, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bagi ulil albab. Ulil albab, siapa dia ulil albab? Ulil albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyamah, iaitu orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah qiyaman, ketika mana berdiri, wa qu'udan, zikir ketika duduk, wa ala junubihim, zikir ketika baring di lambung belah kanan, baring di lambung mereka, lambung belah kanan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka berfikir tentang ciptaan langit dan juga bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, kamu tak ciptakan ini, langit bumi dan di antara langit dan bumi ini, batila, sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar, maha suci kamu wahai Allah, peliharalah kami daripada azab api neraka-Mu.
Rabbana innaka man tudkhilin nar, wahai Allah, sesungguhnya kamu zat yang memasukkan manusia ke dalam neraka, fa akhzaitahu, maka kamu akan menghinanya, wa ma lizzalimin min ansar, tidak adalah bagi orang yang zalim daripada mana-mana penolong yang dapat membantu dia. Rabbana innana sami'na munadiyan, wahai Tuhan kami, sungguh kami mendengar ada utusan yang menyeru lil iman, kepada iman, an aminu, hendaklah kamu beriman kepada Tuhan kamu, fa amanna, kami pun beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampun dosa-dosa kami, faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, maafkan kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, wahai Tuhan kami, bawa datang kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami, ala rusulika, atas perantaraan rasul-rasul kamu, wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan kamu menghina kami wahai Allah pada hari kiamat nanti, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya kamu adalah tidak memungkiri janji. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW mengucapkannya, ini telah kami jelaskan sebelumnya, wallahu alam. Ini termasuk dalam zikir, dipanggil zikir pada waktu pagi, mana ketika kita bangun tahajud tu, kita bangun pukul 4 pagi, 5 pagi kita bangun, 5:30 pagi pun kita bangun, maka kita akan basuh muka, ambil wuduk, mandi semua, kita akan baca ni, inna fi khalqis samawati wal ard, sampailah akhir surah Al-Imran. Ni sampai ayat 94. Sebenarnya sampai habis surah 190, ini sampai 194 bagi yang melihat langit. Tapi sekiranya dia bangun pada waktu malam untuk solat tahajud, Nabi baca doa ni juga, Nabi baca ayat Quran ni juga, tapi sampai habis surah, sampai surah Al-Imran sampai habis. Mungkin tambah lagi dalam 7-8 ayat lagi dah. Okey. Ibnu Battal menyatakan dalam bab ini sebenarnya untuk menyangkal kepada ahli zuhud. Ahli zuhud ni orang-orang yang zuhud. Perkataan mereka kata tak sepatutnya lihat ke langit. Lihat ke langit ni untuk orang mendabik dada. Sepatutnya khusyuk, tawadhu', tazallul, rendahkan diri kepada Allah dan kita tundukkan pandangan, tak perlu kita tengok langit. Ini dalam bab ini zikir ketika melihat langit nak menunjukkan melihat langit pun perkara yang dituntut, bukanlah perkara yang tak dituntut. Lihat langit bukan untuk membesar diri, tapi lihat langit sebenarnya untuk kita merasai ada pencipta sebenarnya, betapa hebatnya ciptaan zat yang mencipta langit. Okey. Tapi dalam ini nanti kita akan bincang dalam zikir untuk ketika mana Nabi bangun tahajud, Nabi akan baca doa ni, ayat Quran ni, bila Nabi bangun tengah malam. Muka surat 518 nombor 39, zikir ketika bertatayyur. Tatayyur ini adalah meramal satu perkara, sama ada yang telah berlaku atau yang akan datang, terhadap sesuatu perkara. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang orang-orang di antara kami yang selalu bertatayyur, yang selalu buat ramalan sendiri ni? Baginda menjawab, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Itu adalah sesuatu yang mereka temui, yang mereka dapati dalam dada mereka, mereka rasa dalam dada mereka, maka jangan sampai menjadi penghalang mereka untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai benda terdetik di hati kita menghalang kita untuk melakukan perkara tersebut. Ini riwayat daripada Muawiyah bin Hakam.
Muawiyah bin Hakam ini adalah sahabat Nabi, dia tinggal di Madinah Al-Munawwarah dan dia riwayatkan hadis daripada Nabi ini 13 hadis. Yang Imam Muslim keluarkan hadis daripada Muawiyah ni adalah 13. Yang Imam Muslim keluarkan daripada Muawiyah adalah hadis ni, 13 hadis yang Muawiyah riwayatkan daripada Nabi SAW. Salah satunya hadis ni. Okey, kita ulang sekali lagi. Riwayat Imam Muslim, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, seorang sahabat, dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, minna rijalun yatatayyarun, bagaimana pendapat kamu wahai Muhammad, di kalangan kami ni ada orang yang suka tatayyur, suka meramal. Dia bukan jumpa orang ni, dia bukan jumpa orang suruh ramal diri dia, tapi dia buat ramalan sendiri. Itu yang Nabi kata, zalika syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu hanyalah mereka rasa dalam diri mereka, dalam dada mereka. Fala yasuddannahum, jangan sampai perkara rasa yang ada dalam naluri kecil mereka sehingga menyebabkan mereka terhalang untuk melakukan sesuatu. Di sini kalau kita lihat tatayyur, perkataan tatayyur, tatayyur ini kita panggil sempena sial lah, sempena kesialan. Tatayyur ni dipanggil as-sawanih wal bawarih min at-tayr wal dhabi mimma la ta'thira lahu fi ma'taqadu innama huwa takalluf li'ati ma la asla lahu. Pergi dan pulangnya burung ataupun binatang yang liar seperti kijang ataupun rusa. Dia kata rusa, kijang pun binatang liar. Jadi pergi dan datangnya mereka ni tak beri kesan apa-apa pada apa yang manusia yang i'tiqad. Manusia kata kalau rusa datang ni maknanya perjalanan bahaya. Kalau rusa pergi, perjalanan bagus. Contoh, ataupun burung sedang kita bergerak je, burung datang. Nak keluar rumah, burung datang. Itu semua adalah dipanggil tatayyur, yang mana tak beri kesan apa-apa pun. Apa yang kita yang i'tiqad, kita percaya begini-begini, sebenarnya tak beri kesan apa-apa. Sebab burung tak ada kuasa apa-apa pun. Burung ke rusa, kijang tak beri kuasa apa-apa. Itu hanyalah takalluf. Takalluf tu yang lebih-lebih, yang manusia ambil, manusia berpegang secara lebih-lebih, yang tidak ada asal, tak ada sumber pun. Kalau kita lihat burung, kijang, dia tak boleh bercakap pun, dia tak boleh bagi tahu apa benda pun. Macam mana kita boleh percaya perkara-perkara ni? Tak boleh diambil dalil daripada perkara ini. As-sanih, as-sanih termasuk tatayyur juga. As-sanih ni apa? Iaitu burung ataupun binatang lah, sama ada kijang ataupun rusa, binatang yang liar, yang mana lalu depan kita daripada belah kiri ke belah kanan. Belah kiri ke belah kanan, daripada kiri pergi ke kanan. Kita nak keluar rumah, tak kira nak sarapan pagi ke apa, ada burung lalu ataupun rusa lalu daripada kiri ke kanan. Kucing ke, tapi kucing bukan binatang yang liar, kucing jinak, binatang yang liar lah, macam burung. Burung kan liar sebab burung dia berterbangan. Apa dia? Burung termasuk juga binatang liar lah, sebab dia berterbangan. Ataupun binatang yang jarang manusia bela lah, rusa semua ni ada manusia bela tapi jarang lah. Itu dipanggil sebagai binatang yang bukan jinak. Lembu bukan binatang liar, lembu memang banyak manusia bela. Kambing kalau rusa dengan kancil ataupun kijang semua ni jaranglah manusia bela. Jadi sebab tu dipanggil binatang liar. Lalunya binatang-binatang ni daripada belah kiri ke belah kanan. Bila lalu belah kiri ke belah kanan ni, orang Arab kata itu adalah berkat. Maksud berkat ni, maksudnya itu tanda baik. Tanda baik. Sebab apa? Kalau dia nak pergi memburu, insya-Allah dia akan dapat. Dia akan dapat binatang buruan dia. Kalau dia nak pergi berperang, dia akan menang. Kalau nak pergi ke balik kampung, akan selamat. Perjalanan semua lancar. Itu semua khurafat lah, perkara-perkara yang sesat, i'tiqad yang salah, yang batil. Itu dipanggil sanih.
Dalam Syarhul Umdah sebut macam itulah, tu sanih, termasuk tatayur. Satu lagi dipanggil sebagai barih. Barih ni binatang lalu depan kita, tapi daripada kanan ke kiri. Dia bukanlah maksud depan-depan betul kita. Maknanya kalau burung, takkan burung lalu depan kita. Mungkin kita nampak lah daripada burung atas tu, daripada belah kanan pergi ke belah kiri. Bila belah kanan pergi belah kiri ni, orang Arab mereka akan rasa benda tu sial, sebab nak menuju ke belah kiri. Daripada belah kanan menuju ke belah kiri, jadi mereka anggap benda tu sial. Mana kalau bawa kereta ni mungkin jam sampai 2-3 jam, ataupun kalau berlaku kemalangan, macam-macam kesialan yang manusia rasakan. Itu dipanggil sebagai barih. Daripada kanan ke kiri, orang Arab kata itu maknanya tanda sial. Daripada kiri melintah ke belah kanan, pergi belah kanan, itu tanda dia bagus. Ini semua kepercayaan yang tak boleh diguna pakai, batil, salah. Kalau kita buru, mana kita, kalau buru zaman dulu dia guna panah, ataupun tembak, maka tak kena pada sasaran. Sebab apa? Sebab dia nampak dia keluar rumah nak memburu binatang tadi daripada kanan pergi belah kiri. Itu semua pendapat, pandangan orang Arab dululah, zaman jahiliah dahulu. Satu lagi dipanggil sebagai tamaim. Tamaim ni kita panggil dia tangkal. Tamaim, tangkal, ataupun tamimah, plural tamaim. Orang Arab dulu mereka selalu gantung ni pada anak-anak mereka, tangkal. Sebab apa? Mereka nak jauhkan daripada penyakit ain. Seperti pada dakwaan mereka lah, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, penyakit ain. Kanak-kanak, budak-budak mereka, kanak-kanak bayi mereka pakai ke tangkal, supaya jauhkan daripada terkena penyakit ain, penyakit mata jahat manusia. Maka Islam membatalkan perkara ni. Tak ada. Dia tangkal ni boleh je pakai, cuma kalau dibacakan ayat Quran, dibacakan benda-benda yang baik, pakailah. Tak ada masalah. Tapi masalah bila tangkal ni dibaca dengan mertera, dibaca dengan macam-macam, itu yang salah. Tapi kalau tak perlu tangkal pun tak apalah. Kita baca seperti mana Nabi baca kepada Hasan dan juga Husain, cucu Nabi, u'izukuma bikalimatillah hitamati min syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Itu pun cukup. Tak perlu nak tangkal, nak ikat-ikat. Tapi kalau tangkal tersebut dibaca dengan ayat Quran tu tak apa. Tapi kalau tak nak tangkal apa pun, tak nak dibaca dengan apa-apa, tangkal yang dibaca ayat Quran boleh. Ataupun tak perlu tangkal, baca je, hembus ke bayi tadi, tak jadi masalah, boleh. Ikrimah dia kata kuntu indi bani Abbas. Ikrimah bin Abu Jahal lah, anak Abu Jahal. Dia berkata aku berada di sisi Ibn Abbas. Maka Ikrimah kata lalulah seekor burung depan aku dan dia berkicau. Dia bunyi, dia berkicau. Maka seorang lelaki daripada kaum tu dia kata apa? Khairun. Ini perkara baik ni, ini petanda baik ni. Ibn Abbas kata apa? Ma inda hadza khairun wala syarrun. Tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa kebaikan, tak ada apa-apa keburukan. Dia nak berkicau, terpulang pada dia lah. Dia lalu depan kita nak berkicau, tak ada tanda apa-apa pun. Ibn Abbas betulkan i'tiqad orang ni. Dalam kitab Minhaj karangan Imam Al-Hulaimi, dia kata tatayur sebelum Islam ada beberapa bentuk lah. Salah satunya dia kata bila mana burung tu berkicau, burung berbunyi, burung gagak, ataupun kijang atau rusa yang sedang melintas lalu depan dia. Jadi mereka rasa benda ni benda sial, perkara sial. Manakala kalau bukan orang Arab, iaitu orang ajam macam kita, bukan orang Arab, mereka berpandangan lain pula. Mereka kata ketika kita nak keluar rumah, burung pergi terbang.
Apa maksud dia? Maksudnya adalah perkara tersebut sial. Tapi bila mana kita nak keluar rumah, nak bermusafir jauh ni, burung tu datang. Burung datang, bertenggek kat depan pintu pagar kita, mana petanda baik. Itu pegangan orang ajam lah, bukan orang Arab. Orang Arab tengok belah kiri belah kanan. Daripada kanan pergi kiri sial, daripada kiri pergi kanan adalah baik. Orang bukan Arab pula, mereka lihat burung juga, tapi mereka lihat burung tu datang ke pergi. Kalau burung tu pergi, burung tu datang, petanda baik. Kita keluar kunci pintu, burung terbang, mana petanda buruk. Itu semua tatayur, benda-benda yang tak ada dalam Islam. Walaupun dalam hadis ada sebut asyu'mu fi salas, kesialan ni pada 3 perkara. Yang pertama al-mar'ah, perempuan. Yang kedua wadar, pada rumah. Yang ketiga adalah al-fars, pada kuda. Maksud kalau dalam bahasa mudah kita kata isteri, perempuan. Yang kedua rumah yang sempit. Yang ketiga adalah kenderaan. Sebab tiga-tiga ni dia bukan tatayur tau, dia bukan ramalan buruk, bukan. Cuma dia boleh bawa kepada malang ataupun kepada perkara yang tidak baik lah. Contohnya perempuan, dalam hadis kata perempuan, dari riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim pada sebut, Bukhari pada sebut, maksudnya ialah bila mana perempuan yang kita kahwini, perempuan yang tidak baik, perempuan yang tak baik, maka dia akan buka aib rumah tangga kita. Dia akan cerita keburukan. Maka padah siapa dapat? Suami yang dapat. Sebab tu Nabi kata kesialan ni pada 3 perkara. Dia akan jadi malang. Sebenarnya dia baik, cuma bila isteri dia cerita perkara-perkara tak baik, dia akan burukkan suami, maka terpalit keburukan tu kepada suami. Walaupun memanglah semua suami ada keburukan, cuma bila diceritakan kepada orang, maka persepsi orang akan lain. Yang keduanya adalah rumah. Ialah rumah, mestilah kita nak rumah yang selesa. Bila rumah sempit, ada satu bilik je, macam mana anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri nak duduk macam mana? Anak kita nak duduk mana? Bila anak dah besar, lelaki perempuan nak duduk bilik mana? Semua sama. Jadi itu namanya malang. Bila mana rumah sempit, anak lelaki perempuan dah besar, kita suami isteri kena ada satu bilik, tapi semua pakat share semua. Jadi maknanya boleh bawa kepada keburukan. Yang ketiganya kenderaan. Kenderaan pun perlu kenderaan yang baik. Mana ikut atas orang lah. Kalau gaji dia besar, bolehlah kenderaan yang baik, yang boleh. Dan kalau orang tu walaupun gaji biasa-biasa, cuma perlukan kenderaan yang mewah sebab perjalanan jauh. Mungkin setiap seminggu sekali kena ziarah mak dia sakit kampung. Kalau pergi ke Johor Bahru, tak perjalanan 4 jam 5 jam, takkan nak naik kereta potong bira. Sakit belakang, sakit kaki. Jadi kalau perjalanan sejam ke mungkin boleh lah. Tapi kalau 4-5 jam setiap minggu balik, tak boleh tahan. Jadi perlukan kenderaan yang selesa. Itu pun boleh bawa malang juga, boleh bawa sial bila mana kenderaan yang, ataupun kenderaan yang sesuai dengan kita lah, kenderaan yang biasa, tapi sekejap-sekejap rosak. Jadi kita kenderaan yang mungkin kita bawa ni setahun sekali rosak pun kita dah rasa geram dengan kenderaan kita. Geram sebab kita sedang bawa rosak. Itu pun kita rasa geram. Tambah-tambah seminggu sekali rosak, 2 minggu sekali rosak, pening kita. Sekejap-sekejap bengkel, sekejap bengkel. Sampai orang bengkel pun kata kita kena beli kereta baru dah ni. Sekejap-sekejap bengkel, sekejap bengkel. Ustaz, kalau macam itu cerita isteri kan, isteri yang siap kan, yang tak jahat, cerita bukan. Jadi apa yang nak diteruskan perempuan juga ke? Ataupun ceraikan ke, ataupun dia perempuan ni kita boleh didik dia. Didik. Tapi sampai satu tahap yang mana kita tak boleh didik lah. Tak boleh. Tapi kalau kita boleh bersabar, itu lebih baik lah. Tapi kalau kita lihat dia lebih banyak mendatangkan keburukan, maka kita cerai dia lah. Walaupun cerai ni perkara yang paling dibenci di sisi Allah. Cerai ni perkara yang halal, tapi perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah.
Tapi kalau tak ada cara lain, bukanlah semua penceraian tu buruk. Tak, kadang-kadang ada penceraian yang baik. Bukan semua penceraian bila sebut suami isteri bercerai, mana benda tu benda buruk, persepsi yang buruk di sisi masyarakat. Tak, kadang-kadang itu terbaik bagi mereka berdua. Tak. Itu dah kan Allah kata dalam kita dah letak dalam kitab Al-Mahfuz kan. Mati. Semua dah Allah letakkan betul. dalam Al-Mahfuz kan. Jadi kalau dia cerai tu maknanya dah main bercerai lah kan. Betul. Masih rasa gitu lah. Betul lah. Benda yang telah ditetapkan oleh Allah, jodoh kita, kemudian ajal kita, rezeki kita, semua telah ditetapkan oleh Allah. Tempat mati kita semua telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bila berlaku, memang pasti berlaku lah. Tapi kalau dia ada bercerai, hubungan laki atau suami tak elok tak? Dia bila bercerai dalam perbicaraan di mahkamah syariah, dia tu ada dua tu. Sama ada selalunya dia akan bicara secara terbuka. Ya, bila kita masuk mahkamah syariah, dalam perbicaraan tu bukan kita seorang je. Yang bersama-sama tu ada orang lain yang kes, lepas ni kes dia, lepas orang ni kes, dia kena ambil nombor giliran lah. Bila nombor giliran kita pergi lah. Kemudian apa yang kita hakim tanya, kita jawab. Orang lain dengar. Kemudian bila kita dah selesai, orang lain pula berada tempat kita. Hakim akan tanya, kita akan jawab. Kadang-kadang jawab buruk dengan suami secara terang-terangan. Orang lain dengar. Kalau ada 7-8 orang queue lepas kita, dia akan dengar semua masalah kita. Jadi perkara yang agak memalukan lah. Okey. Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, dia menyatakan perbezaan antara at-tatayyur dengan at-tirah. Tatayyur ni adalah sangkaan buruk yang ada dalam diri kita. Kita sangka buruk dalam diri kita. Mana dalam hati kita sangka buruk dengan orang. At-tirah, tayarata, tirah. Tirah ni adalah perbuatan yang terhasil atas sangkaan buruk. Jadi dia ada dua benda sama sebenarnya. Cuma at-tatayyur adalah sangkaan buruk yang akan berlaku daripada dalam hati kita. Kita bersangka buruk, itu dipanggil tatayyur. Mana ramalan buruk dalam diri kita. At-tirah, benda yang terhasil daripada sangkaan buruk tersebut. Benda berlaku daripada sangkaan buruk kita. Dua-dua perkara ni Allah Ta'ala haramkanlah. At-tatayyur, tirah, dua-dua ni adalah daripada su'udzan billah, iaitu orang sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua-dua ni, at-tatayyur dan juga at-tirah, menyangka buruk, sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Husnul fa'li, fa'lun lawan kepada tatayyur, iaitu sempena nama baik, iaitu bersangka baik dengan Allah. Sangka baik, mungkinlah disebabkan hari ni nampak cerah, mudah-mudahan hari ni hari yang terbaik lah untuk kita. Itu sempena nama baik, itu boleh. Mana kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni cerah ni, matahari pun elok, mudah-mudahan perjalanan balik kerja pun hari ni clear. Kita mengharap sangkaan baik, mengharapkan seperti itu. Itu kita panggil husnudzan billah, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu dalam hadis Qudsi dia, Allah Ta'ala kata, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Aku adalah di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Kalau hamba-Ku sangka baik kepada aku, maka baiklah. Kalau disangka buruk pada aku, masa buruklah. Mana kita jangan cepat untuk bersangka buruk. Maka hendaklah seseorang bersangka terhadap aku, Allah kata apa yang dia nak. Dalam satu riwayat lain, riwayat Imam Tabrani, dia kata falyadhunnu bi khairan, maka hendaklah dia bersangka baik dengan aku. Bila sangka baik dengan aku, Allah kata maka baiklah. Seorang lelaki bertanya kepada sebahagian di kalangan ulama yang ada di hadapan dia,
Dia kata inni in dhanantu al khaira waqa'a li. Dia kata aku ni kalau aku sangka baik, aku bersangka baik, maka baik itu dapat kepada aku. Aku sangka baik. Wa in dhanantu syarra halla bi. Tapi kalau aku sangka buruk, buruk tu kena pada aku. Hal yashhadu laka syai'un minasy syari'ah. Lelaki tanya ada tak? Dia tanya kepada ulama-ulama ni, ada tak dalil ataupun hujah daripada syariat yang menyatakan perkara tu. Kita sangka baik, maka aku dapat baik. Aku sangka buruk, dapat buruk. Maka ulama kata apa? Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wal yadhunnu bi khairan ma syaa. Iaitu ulama tadi menyatakan sabdaan Nabi daripada hadis qudsi. Allah Taala kata ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Hendaklah dia bersangka baik terhadap diri aku. Apa sahaja yang dia kehendaki, sangka baik. Okey. Jadi kesimpulan dia, bila mana sesuatu yang berlaku yang tak baik kena pada kita, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya hadis pertama kita baca pada kuliah tadi. Kemudian kita sangka baik dengan Allah. Mungkin itulah cara untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, ataupun mungkin ada hikmah di sebalik yang kita tak tahu. Itu yang kita boleh sangka baik kepada Allah. Janganlah kita sangka buruk. Oh, ini Allah Ta'ala sebab apa dia buat aku macam ni. Jadi bila kita sangka buruk, maka bila kita tatayyur sangkaan buruk terhadap sesuatu, maka sebenarnya kita telah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak bagi tahu kepada kita juga makna hadis tatayyur yang kita bincang tadi tu, apa yang terdetik dalam diri kita bukanlah satu perkara yang aib. Contohnya bila berlaku sesuatu kita mungkin sebab benda ni terlintas tak apalah, tapi kita tak percaya, terlintas. Benda terlintas ni memang kita tak boleh halang. Orang terlintas dia nak buat jahat, lintasan sekali lalu je. Contohnya masuk dalam TV, duit zakat telah diselewengkan 4 juta. Dalam hati dia, kalau aku dapat 4 juta ni, dalam diri dia, kalau aku dapat curi 4 juta ni macam mana? Lintasan itu tidaklah diambil kira, maknanya tidaklah ditaklifkan, tidak dipersoalkan di akhirat nanti, sebab dia hanya lintasan sekali lalu. Tapi kalau dia lintas, bukan sekadar lintas, tapi dia fikir macam mana aku nak jadi macam orang tu, itu cerita lain. Okey, kita lihat hadis yang berikutnya. Dari kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dan selainnya dari Urwah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW ditanya tentang ramalan. Baginda menjawab, asdaquha al-fa'lu, al-fa'lu wala yaruddu musliman wa idza ra'aytum min at-tirah syai'an takrahunahu faqulu Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadhhabu bis sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Okey, Nabi SAW ditanya tentang ramalan. Maka Nabi kata yang paling ringan asdaquha al-fa'lu. Yang paling ringan adalah sikap bersangka baik. Sikap kita panggil bersangka baik, sempena nama baik. Janganlah hal ini sampai menghalang seorang Muslim. Jangan sampai perkara ini akan menghalang seseorang Muslim daripada melakukan sesuatu. Nak buat takut. Sebab apa? Takut sempena kesialan. Takut dia percaya yang bukan. Apabila kamu melihat meramal yang tidak kamu sukai, maka ucapkanlah bila kita lihat sesuatu perkara yang tidak kita sukai. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah, tapi kita baca doa Nabi ajar. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Wahai Allah, tidak membawa datang kebaikan melainkan kamu. Wala yadhhab bis sayyi'at, tidak menghilangkan
tidak menghilangkan keburukan melainkan kamu juga. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesimistik kata baik. Bahasa tadi yang bahasa Pesimistik tu maksudnya lawan kepada tatayur. Lawan kepada sempena sial tadi. Lawan kepada sangka buruk tadi. Sangka buruk lawan dia adalah al-fa'lu. Tatayur, kita the pesimistik. Kalau kita tatayur, sempena sial. Sempena sial. Oi, sebab aku nak keluar je burung pergi. Bahaya ni. Itu tidak ada dalam Islam. Tapi kalau langit cerah ni, alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kita baiklah, mudah-mudahan urusan kita pun cerah juga dalam macam hari ni. Itu tak apa. Itu kita panggil sempena, nama baiklah. Mudah-mudahan cerah ni membawa sinar kepada kita lah. Okey. Nombor 40 muka surat 518 lagi. Doa ketika hendak masuk bilik kecil. Bilik kecil ni sebenarnya dipanggil hammam. Hammam ni maknanya tempat air panas, tempat air air suam, air panas. Untuk kita panaskan badan. Hammam. Bilik wap. Betul. Tapi hammam ni telah diistilahkan dalam bahasa Melayu moden dipanggil sebagai bilik air. Bilik air. Bilik air rumah kita, bilik mandi. Tapi sebenarnya hammam asalnya adalah bilik macam bilik wap, bilik untuk rendam badan dalam air yang panas. Disunatkan untuk membaca bismillah, memohon syurga dan berlindung dari api neraka. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad dhaif, sanad yang lemah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, ni'mal bait iaitu sebahagian rumah yang terbaik. Sebaik-baik rumah adalah al-hammam, bilik untuk panaskan, bukan bilik air ni, bilik untuk panaskan badan, bilik wap. Itu adalah kita panggil bahagian yang terbaik dalam rumah. Apabila seseorang muslim masuk ke sana, yadkhuluhul muslim, apabila seseorang muslim masuk ke sana, sa'alallah azza wa jalla al-jannah wasta'azahu minan nar, maka dia akan memohon kepada Allah syurga dan minta berlindung kepada Allah Taala daripada api neraka. Hadis ni hadis yang lemah sebenarnya. Hadis yang lemah. Ada sebahagian ulama, ada ulama kata hadis ni adalah hadis yang lemah sangat. Lemah sangat tu tidak boleh untuk diamalkan. Tapi maksud di sini sebenarnya hammam ini adalah air untuk panaskan badan. Wap. Bila kita masuk, kita akan minta lindung daripada api neraka sebab dia panas. Seolah-olah kita teringat api neraka akhirat lagi teruk daripada api sini panas. Itulah tujuan dia sebenarnya. Muka surat 519, doa ketika membeli hamba, kenderaan atau membayar hutang, atau membeli apa-apa benda yang baru, basikal baru, kereta baru, motor baru. Okey, ketika membeli hamba disunatkan untuk memegang dahinya dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi zarwati sanamihi wal yaqul misla dhalik. Nabi kata apabila seseorang disunatkan untuk memegang dahinya dan mengucapkan doa yang disebutkan tadilah, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan apa yang diciptakan untuknya, wa a'udzubika min syarriha, aku minta berlindung daripada keburukannya, keburukan apa yang kamu ciptakan ke atasnya, wa idza ishtara ba'iran, apabila salah seorang di kalangan kamu membeli unta, maka hendaklah dia pegang
di bonggol unta tersebut, dan dia kata doa yang sama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Disunatkan baca doanya lah. Dan doa ni juga sebenarnya telah dicatatkan dalam kitab Al-Azkar juga, dalam bab nikah. Bila kita berkahwin, kan isteri pertama, bila kita berkahwin, isteri kita tu seolah-olah macam kita bayar mas kahwin, kita beli isteri, seolah-olah begitulah, walaupun kita bukan beli, dapat benda baru. Jadi kita akan baca ke dahi isteri kita macam tu juga. Sama doa ni juga. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Kemudian kita tiuplah di bahagian kepala dia. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan zikir nikah, hadis ni. Okey? Doa ni tak Doa. yang baru nikah tak. Yang ini lah, ya Allah, aku mohon kebaikannya, kebaikan kau-nya. Betul. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya. Itu untuk benda baru. Motor baru pun kita baca ni juga. Kereta baru kita baca ni juga. Benda baru Baca. Dapat rumah baru pun baca juga. Yelah, sebab kita tak tahu kereta baru, motor baru. Kita minta kebaikan yang ada pada dia. Kalau ada keburukan pada kereta motor ni, kita minta berlindung juga kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Hadis ini sebelum telah disebutkan pada perbahasan nikah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Sedangkan ketika seseorang bayar hutang, disunatkan mengucapkan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Ta'ala memberkatimu pada keluargamu dan harta bendamu. Juga mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan. Bila kita bayar hutang, kita hutang orang RM1,000, kita bayar. Bila kita bayar 1,000, kita ucaplah barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Ta'ala memberkati keluarga kamu dan juga harta kamu. Sebab kita pinjam duit dia, kita bayar balik. Bukan dia cah apa-apa, dia tak cah apa-apa. Kalau cah jadi riba lah. Dia tak cah apa-apa. Jadi kita bayar balik hutang dia, kita ucapkan semoga Allah, ucap bahasa Melayu, semoga Allah Ta'ala memberkati keluarga kamu, memberkati harta kamu. Kita bayar hutang pada orang tu. Kita bayar hutang. Yang beban hutang dapat duit tu cakap apa? Dia ucapkan amin je lah. Amin. Gitu je. Amin. Amin. Ataupun semoga Allah Ta'ala mustajabkan doa kamu. Bila orang doa untuk kita, semoga Allah Ta'ala mustajabkan doa kamu lah. Okey. Itu Ataupun boleh juga kita mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada kamu. Sebab kita dah pinjam duit dia. Tapi yang terbaiknya yang Nabi ajar, Nabi kata apa? Ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik dalam melunaskan hutang. Maksud apa? Hutang 1,000 bayar 1,000 lebih, 1,100 ke 1,050 ringgit ke, bayar lebih. Kalau kita sekarang ni kan kita transfer, kita hutang orang, kita transfer je 1,000 ringgit, kita transfer. Kita hantar WhatsApp dia receipt, kemudian kita tulis barakallahu laka fi ahlika wa malika, ataupun jazakallah, ataupun kita tulis bahasa Melayu, semoga Allah Ta'ala memberkati keluarga kamu dan harta kamu. Tulis WhatsApp, hantar receipt, hantar doa sekali. Mana berkat tu, mana semoga Allah Ta'ala menambah kebaikan tu, mana berkat lah. Memberkatimu tu mana menambah kebaikan, harta kamu bertambah lagi, bertambah baik. menambah keberkatan, menambah kebaikan. Kebaikan. Itu mana berkat. Berkat mana tambah baik. Bertambah baik. Daripada Abdullah bin Rabi'ah dalam syarah kita Al-Azkar, dia kata Abdullah bin Rabi'ah, seorang sahabat, dia kata istaqrada minni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta pinjam kepada aku, Nabi minta pinjam 40,000. Faja'ahu malun fadafa'ahu ilayya wa qala barakallahu laka fi ahlika wa malika. Bila datang kepada Nabi harta rampasan perang ke, harta sampai kepada Nabi, Nabi bayar balik 40,000 kepada aku. Kemudian Nabi ucapkan barakallahu laka fi malika wa ahlika. Itu yang dalil yang kita sebutkan tadi pada muka surat 519 tadi, barakallahu laka fi ahlika wa malika.
Bukan dapat benda baru. Untuk bayar hutang. Oh ya, oh. Benda baru yang atas tadi tu. Dah. Baik. Kemudian hadis yang jazakallahu khairan ni daripada hadis Usamah, hadis marfu' hadis Usamah, dia kata man sana'a ilaihi ma'ruf, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa yang dibuat kepadanya kebaikan, apa-apa orang buat kebaikan kepada kita, maka faqala li fa'ilihi, maka dia berkatalah kepada orang yang buat kebaikan kepada dia kata jazakallahu khairan. Usamah bin Zaid kata faqad ablagha fi sana', sesungguhnya dia telah berlebihan dalam memuji. Bila kita tak tahu kita nak buat apa, orang buat baik kepada kita, kita tak tahu nak buat apa, nak balas balik, kita pun tak ada kudrat ataupun tak ada duit. Jadi kita ucapkan jazakallah. Jazakallahu khairan. Jazaka khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikan kamu. Ya. Allah membalas kebaikan kamu. Betul. Ada satu lagi hadis daripada kitab As-Silah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam syarah Al-Azkar An-Nawawi. Daripada Abu Hurairah, dia kata kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berhutang dengan seorang lelaki. Hutang apa? Sinnun minal ibil, satu umur daripada unta. Tak kira mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun. Faja'ahu yataqadahu faqala a'tuhu fatalaba sinnuhu falam yajidu illa sinnan fawqaha. Maka lelaki tadi datang, maka Nabi kata berikan kepada lelaki ini unta, bayar hutang dia balik. Kalau aku pinjam umur 3 tahun, bayar balik lah yang umur yang 3 tahun. Kemudian pada ketika itu sahabat kata, kami tak mendapati umur yang seperti mana yang kamu pinjam, umur unta tu wahai Rasulullah, melainkan unta yang lebih, umur yang sudah lebih. Maknanya kalau Nabi pinjam umur 2 tahun, mungkin yang ada di pasaran umur 3 tahun atau 4 tahun. Apa Nabi kata? Nabi kata atuh, beri saja yang umur 4 tahun 5 tahun, beri saja. Kemudian Nabi kata aufaitani aufallahu bik, kamu telah menyempurnakan hajat aku, semoga Allah Ta'ala menyempurnakan hajat kamu. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, inna khiyarukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dalam menyempurnakan hutang dia. Inna khiyarukum ahsanukum qada'an. Yelah, bila Nabi pinjam umur unta 3 tahun, 3 tahun dengan 4 tahun mana lagi mahal? 4 tahun lagi mahal. 3 tahun dengan umur 5 tahun, unta 5 tahun lagi mahal. Sebab unta, tak salah saya, cukup umur untuk buat sembelih korban 5 tahun rasa. Rasa-rasa 5 tahun. Kalau 5 tahun maksudnya dia lagi mahal. Kalau umur 2 tahun, 3 tahun mana boleh buat korban lagi. Jadi dia harga lebih mahal. Nabi kata beri saja. Jadi mereka pun beri. Mereka telah memberikan unta yang lebih umurnya kepada orang yang pinjam tadi. Kemudian Nabi kata aufaitani aufallahu bik, kamu telah sempurnakan hajat aku, semoga Allah Ta'ala sempurnakan hajat kamu. Muka surat berapa? 420. Zikir ketika tidak tenang semasa berduka dan doa yang dibacakan untuknya. Okey. Kita tengok satu hadis saja. Zikir ketika tidak tenang semasa berduka dan doa yang dibacakan untuknya. Kita tengok orang tak tenang, orang gelisah, sedih. Ini doa dia. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku tidak boleh tenang dalam menunggang kuda.
dia jadi gelisah, dia tak boleh duduk tetap. Baginda SAW meletakkan tangannya di dada aku dan berdoa, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, tenangkanlah dia dan jadikanlah dia orang yang memberi petunjuk sekaligus orang yang mendapat petunjuk. Memberi petunjuk dan orang mendapat petunjuk. Ini siapa? Jarir bin Abdullah. Dia kata dia mengadu kepada Nabi. Dia tak boleh duduk atas kuda. Duduk je dia bergerak-gerak. Dia tak boleh duduk tetap tegak, tak boleh. Mana dia mengadu tentang keadaan keadaan dia yang tak boleh duduk betul atas unta. Jadi dimustajabkan doa Nabi, maka dia boleh duduk atas unta seperti orang biasa. Ini juga nak bagi tahu kepada kita, bila kita mengadu kepada orang yang kita percayai, yang boleh mendoakan doa, contohnya dia ni orang yang mustajab doa, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita pun bagi tahu, saya ada masalah, saya nak minta Tuhan doakan saya lah. Jadi insya-Allah, mana tahu berkat doa dia seperti Nabi doakan untuk Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah al-Bajali, terus dia boleh duduk tetap di atas tunggangan kuda dia. Jadi doa, kadang-kadang kita tak tahu mana doa. Bukan kita nak mengadu masalah kita nak minta dia doa untuk kita je lah. Dan yang keduanya, bila orang minta doa, kita doa je lah. Jangan kata saya tak tahu doa apa. Doa, wahai Allah, berilah, hilangkanlah kesedihan dia, berilah kegembiraan kepada dia, amin. Cukup. Jangan doakan untuk saya tak tahu doa. Doa bahasa Melayu, bahasa kita saja. Wahai Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, hilangkanlah kedukacitaaan dia, berilah kegembiraan dia pada hari ini dan hari-hari seterusnya, amin. Cukup. Yang berikutnya, nombor 43, larangan berbicara kepada khalayak dengan pembicaraan yang tidak mereka fahami. Mana kita nak cerita, tengok audien juga. Cerita yang tinggi-tinggi, audien tak tahu apa benda. Sesuai dengan audien kita lah. Cukup sekadar ni dulu. InsyaAllah kita sambung 11.30 nanti dalam pengajian tafsir surah Sad, insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.